بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sambung kitab kita Kifayatul Muhtadi, muka surat Jawi, muka surat 28, baris yang kelima daripada bawah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kita atau berkata ia, apa yang mengenal kebajikan orang yang sembahyang. Nah, atau berkata ia seorang. Dia kata apa maqul qaul, apa yang mengenal, apakah yang mendapat kebajikan ataupun kita kata kebaikan orang yang sembahyang. Jadi pertanyaan apa yang mengenal tu orang panggil kat sini istifham ingkari. Nabi makna nafi, dengan mana apa yang mengenal, maksudnya tak ada yang mengenal lah. Tak ada dapat kebajikan apa lah orang yang sembahyang. Gitu. Nah, sembahyang ni tak dapat apa pun, tak ada kebaikan apa pun. Itu seolah macam tu lah. Nah, perkataan dia. Tengok syarih kata apa. Dan pada asalnya nya perkataan tu. Nah, perkataan apa yang mengenal kebajikan orang yang sembahyang, asal dia macam ni. Nah, asal ambil daripada Arab macam ni. Kam sallaitu ma asabtu khairan. Tu asal hak Arab dia. Kalau rujuk dalam kitab Arab bunyi itulah. Kam sallaitu ma asabtu khairan. Makna apa? Dengan makna beberapa banyak aku sembahyang. Beberapa banyak aku sembahyang. Jadi kam kat situ orang panggil kam adadiyah. Nah, kam adadiyah ni banyak mana dah aku sembahyang ni. Nah, ma asabtu khairan, tiada mengenai manafiyah, tiada mengenai aku akan kebajikan. Nah, tak mengenai, tak mendapat aku ni akan kebajikan ni kebaikan. Sebab tu dia tafsir lagi, yakni tiada aku dapat akan kebajikan, yakni daripada sembahyang itu. Gitulah. Ni aku tak dapat baik apa pun. Nah, kebaikan apa pun daripada hasil sembahyang ni. Duduk sembahyang lama mana dah, 5-6 tahun dah, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dah sembahyang, tapi tak ada kebaikan apa. Duk susah mokok betul juga lah dia tak. Memang betul lah. Jadi dia petikan amalan yang disyariatkan tu, dia petikan. Ni punca murtad ni. Nah, punca murtad. Jadi dia kata apa? Ataupun perkataan macam ni. Atau sembahyang ini, atau ni atau dekat apa yang mengenal. Ini berkata ia, sembahyang ini tiada patut bagiku. Tak patut ni tak layak. Sembahyang ni tak layak bagi aku, ni tak layak. Sebab apa tak layak tu? Kerana apabila aku sembahyang, binasa harta aku. Habislah harta aku ni, habis. Jadi jahanam harta aku, tersekat rezeki aku. Contoh macam tu lah.
Padahal dalam Quran tengok Tuhan kata apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Nah, hendak suruh olehmu Nabi Muhammad akan ahli engkau tu dengan sembahyang. Nah, kena suruh dengan sembahyang. Wastabir 'alaiha, dan hendak tuntut kesabaran di atasnya, di atas sembahyang. Suruh ahli dengan sembahyang satu dah, lepas tu kena sabar dengan sembahyang ni. Sebab apa Tuhan suruh sabar dengan sembahyang? Sebab sembahyang ni benda yang nafsu tak berminat. Nafsu dia tak suka. Hak tu yang suruh sabar sangat ni. Nafsu ni kalau tengok TikTok dia minat 3 jam dah. Tapi dengan sembahyang nafsu dia letih sikit. Jadi kena sabar. Benda nafsu tak suka memang berat sikit. Memang berat sikit. Nah, lepas tu, kalau kita tengok pula ayat tu, Tuhan kata kami tak minta rezeki pun akan kau. Kami tak minta rezeki pun kat kamu, kami tak minta. Nahnu narzuk. Sungguhnya hak dak bagi rezeki tu kami. Kami hak bagi rezeki. Jadi sebenarnya sembahyang ni dia tak memutuskan rezeki kita. Tak memutuskan. Jadi jangan duk agak kata dengan sembahyang ni habislah rezeki pun. Dengan sembahyang ni jahanam dah kerja tu. Jangan begitu. Jadi orang ni dia tak sembahyang, dia kata tak layak sembahyang ni sebab apa? Takut rosak habis harta-harta. Macam itulah. Atau ia kata, jika aku sembahyang atau tiada sembahyang bersamaan jua sama. Ya tak? Sembahyang dan tak sembahyang sama juga. Jadi itulah, mayang pun macam tu, tak mayang pun macam tu lah. Sama, tak ada lebih apa. Jadi dia cakap macam tu. Jadi 3 jenis lah. Kalau kita tengok daripada perkataan yang didatangkan ni 3 jenis lah. Satu dia kata, berapa banyak aku sembahyang tak dapat apa kebaikan. Satu. Lepas tu sembahyang ni tak layak dengan aku. 2. Lepas tu sembahyang dengan tak sembahyang ni sama je. Itu 3. Jadi kata semua tu dia kata apa? Dengan qasad, dengan takluk dekat kata semua tu. Berkata tu dengan qasad, mensenda-sendakan. Dia nak buat main-main. Nak buat olok-olok. Nak mensenda-sendakan syariat sembahyang tu. Jadi kata tu ada qasad nak pemain sembahyang. Jadi dia kata apa? Maka ni syarah, dia tolong syarah lagi. Dia kata apa? Maka kait ini ni sangkut ni. Kait kita kata sangkut ni. Kait mana? Kait dengan kata tu, dengan qasad mensenda-senda. Kait hak kata qasad mensenda-senda ni kembali kepada surah yang pertama dan yang kedua. Kembali kepada surah yang pertama dan juga surah yang kedua. Surah-surah ni maksud dia apa? Masalah yang pertama iaitulah dia kata tu sekali dah habaq. Dia kembali kepada surah yang pertama dan juga surah yang kedua ni masalah yang pertama, masalah yang kedua. Jadi dia patah balik pergi kat situ. Buat benda tu qasad mensenda-senda baru jadi kafir. Mana dia yang kata surah pertama yang kedua tu? Iaitu surah yang pertama dan yang kedua tu kata musannif tu ia qawat. Ia qawat. Ni tang mana ia qawat? Muka surat 27 tu ia qawat tu baris yang sebelah daripada bawah. Baris yang sebelah daripada bawah, tengok dalam kurungan tu.
Nah, dalam kurungan tu atau ia berkata ia qawat. Tu qawat tu. Apa tu qawat? Yakni orang yang memegang orang yang berbuat zina. Orang hak duk jaga orang buat zina. Itu. Nah, kalau aku semayang ni, nah aku ni kira jadi qawat lah. Apa jadi qawat? Jadi orang ni jadi orang hak duk pegang buat zina. Mudah kita tapak ayam. Mudah kata gitulah. Bahasa mudah kata bapa ayam. Aku kalau semayang jadi pak ayam. Nah, kalau perempuan aku kalau semayang ni jadi ibu ayam. Nah, jadi gitu. Tu surah yang pertama. Nah, tu surah yang pertama. Lepas tu surah yang kedua mana? Dan katanya apa yang mengenai. Tu surah yang kedua hak kita baca tak saat ni. Hak mula kita baca tu. Tu surah yang kedua. Nah, yang kata apa yang mengena kebajikan orang yang semayang tu. Dapat apa kebaikan orang yang semayang ni? Tak dapat apa pun kebaikan. Tu. Jadi yang kata qasad mensenda-senda ni balik pada dua masalah tu. Jadi dua masalah ni kufur dengan qasad bersenda-senda macam tu. Lepas tu masalah yang sebelum tu, nah hak selepas tu yang ditambah oleh syarah tu sama juga. Nah, sama juga. Masalah yang dia kata semayang ni tak layak bagi aku dengan semayang ni habis harta aku, sama lah. Lepas tu masalah semayang dengan tak semayang sama je, tak ada beza apa pun semayang ni tak semayang. Qasad senda-senda kufur. Nah, jadi cuma dia habaq balik kepada dua masalah tu sebab dua masalah tu yang disebut di dalam matan yang dikarang oleh Syekh Dab. Habis hamil. Lagi dia kata lagi atau menghalalkan meninggalkan dia akan semayang. Dia menghalalkan meninggalkan semayang, hak ni kufur juga. Nah, kufur. Nah, semayang ni semayang 5 waktu hak wajib itulah ijma'. Nah, jadi dia menghalalkan meninggalkan semayang tu. Nah, walaupun kita kata walaupun dia semayang, dia bukan tak semayang, dia semayang cukup 5 waktu, tapi dia kata tinggal semayang berhalal. Ataupun dia kata semayang tak wajib apa pun, padahal dia semayang 5 waktu cukup cun elok lah, tapi silap dia pergi bubuh semayang tak wajib, ataupun tinggal semayang tu halal, maka hal ini kufur. Orang yang tak semayang tapi tetap mewajibkan semayang serta mengatakan haram meninggalkan semayang, hak tu pula tak kufur. Tapi dosa lah tak semayang tu. Tak semayang dosa. Cuma bila dia ni tak menghalalkan tinggal semayang dan juga tak menolak kewajipan semayang, dia masih kekal dengan Islam tu. Masih kekal lagi. Islam yang pasif lah kalau tak semayang. Hak ni semayang tapi semayang tak wajib. Nah, hak ni kufur. Nah, kufur. Tu atau menghalalkan meninggalkan dia tu bubuh kat itu semayang. Habis. Dan kait ini tu dia. Nah, hak ni dia nak patah balik pergi mana ni. Dan kait ini, kait yang kata menghalalkan meninggalkan dia ni, kembali kepada surah yang keempat yang pada syarah. Dia kembali patah balik dekat surah yang keempat yang pada syarah. Mana surah yang keempat tu? Iaitu surah yang keempat tu, jika aku semayang atau tiada. Ni, jika aku semayang atau tiada, semayang bersamaan jua tu. Balik begitu. Aku semayang ke tak semayang ke sama saja dalam masa sama, dia menghalalkan meninggalkan semayang tu. Maka ketika tu kafir. Nah, kafir. Habis. Buat senda pun kafir lah. Nah, benda-benda yang syariat Tuhan ni. Nah, kalau dia tak bersenda pun, dia menghalalkan terus tinggal semayang. Kafir lah. Nah, ni kena jagalah. Nah, benda ni hak. Kalau kita kata telajak perahu boleh diundur, jenis macam ni boleh undur lagi. Tapi masalah dia bila jatuh murtad ni habis pahala kita.
Nah habis. Kalau masuk Islam sekalipun, patah balik masuk Islam, tetap pahala yang kita buat sebelum murtad tu habis. Nah habis. Tak ada apa pahala. Cuma semayang tu ada lah. Semayang ada, kalau ada puasa sebelum tu dikira puasa, tak payah nak qada. Tapi pahala tak ada apa. Nah tak ada apa. Nah nanti kita nak masuklah fasal yang seterusnya tu, nak cerita macam mana nak selesai masalah orang murtad ni. Nah dia dua benda ni, suruh dia ucap balik, kalau tak mau bunuh. Nah dua tu ya. Suruh masuk Islam balik ataupun bunuh. Nanti kita akan bincanglah, bukan kita pergi bunuh lah. Ada orang yang ni dengan orang murtad kita pergi pancung tu jangan. Nah bukan kerja kita tu. Tu kerja pemerintah. Nanti kita bincang nanti depan tu. Lagi dia kata lagi jadi iaitu jika aku sembahyang atau tiada sembahyang bersamaan dua tu surah yang keempat. Sebab apa? Kerana tersebut pada asal segala surah itu. Sebab tersebut pada asal segala surah di segala masalah itu. Atau sempena jahat dengan katanya. Sempena jahat ni maksudnya dia nak ambil sempena jahat. Nak ambil sempena jahat dengan dia tu dengan katanya. Dia cakap macam tu nak ambil sempena jahat. Bukan orang suruh ambil tafa'ul, ambil sempena elok. Tak, dia nak ambil sempena jahat. Dia kata dan kait yang kata sempena jahat dengan dia tu kembali kepada surah yang ketiga, kembali kepada masalah yang ketiga. Iaitu surah yang ketiga tu katanya kata seorang tu, sembahyang ini tiada patut, ni tak layak. Tiada patut, tak layak bagiku tu. Sebab apa? Kerana apabila aku sembahyang binasa hartaku. Tu. Nak balik kepada masalah tu. Jadi dia kata tu nak ambil sempena jahat. Habis hang tu. Serta barang yang ditambahkan pada syarah. Serta barang yang ditambahkan pada syarah. Yang ditambahkan pada syarah tu hak mana? Tu. Yang kata kerana apabila aku sembahyang binasa hartaku. Hak tu yang ditambah pada syarah. Hak tu. Barang tu maksudnya perkataan. Serta barang ni perkataan yang ditambahkan pada syarah. Pada syarah tu kerana apabila aku sembahyang binasa hartaku. Tu yang ditambah pada syarah hak baris bawah sekali muka surat 28 tu. Bawah dengan sebelum bawah hujung tu. Habis tu. Kerana pada asal ibarat Arab. Asal ibarat tuturan cakapan ungkapan di dalam kitab Arab tu ditambahkan yang tersebut itu hak dia tambah dalam syarah tu. Kalau rujuk balik kitab Arab dia ada penambahan benda tu. Kitab ni kena jaga baca-baca tu dia kena ulang 2-3 kali. Tidak tak faham. Dia matan campur dengan syarah. Matan campur dengan syarah ni dia betulah kadang-kadang dia duduk hak ni duduk dulu, hak ni duduk kemudian dia terabuk kadang-kadang. Tengoklah tiba-tiba balik kepada surah yang ketiga yang keempat dulu baru balik kepada surah yang ketiga. Patut dia susun mengelaklah tapi dia tak susun. Tak susun. Sebab dia campur matan dengan syarah. Jadi payah sikitlah. Ibarat tu payah sikit. Habis. Atau berkata bagi orang Muslim. Atau berkata oleh seorang bagi orang Muslim, bagi orang Islam. Dia kata dekat Islam ni, dia kata apa? Aku seteru kamu. Aku ni seteru ni musuh. Aku ni musuh kamu ni. Dan seteru Nabi kamu. Ni apa soal? Aku musuh Nabi kamu. Nabi Muhammad. Dan aku ni musuh Nabi Muhammad lah. Atau dikata bagi Syarif. Syarif ni keturunan Nabi lah. Itu Syarif Sayyid. Itu keturunan Nabi. Cuma belah kita ni
bila buh syarif tu dia lekat sarik lah, sarik dun. Nah, dia sarik, dia saya syarif. Nah, lah boleh kat orang kita sarik dun. Nah, sarik dun kampung dusun. Biasa kampung dusun. Nah, tu sarik tu dah saya syarif tu. Nah, syarif. Syarif ni keturunan Nabi. Sayyid pun sama juga. Cuma martabat syarif dengan sayyid, syarif ni tinggi lagi. Nah, tinggi lagi. Payah jumpa sikitlah dengan syarif-syarif ni. Tapi kalau dari sudut martabat tu dikatakan hak ahli apa, ahli kita kata bab ni lah, duk bincang bab keturunan ni. Nah, syarif tu lebih tinggi lagi daripada sayyid. Dia ada berkait lah tu. Nah, adalah hak ni mai daripada Sayyidatina Fatimah turun ke Hasan dengan Husain dua-dua ke. Dia ada bincang lah tu. Nampak syarif dengan sayyid. Dalam apa, kalau kita tengok sayyid ni, puak sayyid ni, bahasa kita panggil sayyid. Nah, sayyid ni buh bila sayyid apa pun lah kan lipat sayyid tu. Dia tak payah lah orang kita ni. Buh dia sayyid tu panjang nama tu dekat sayyid tu. Nah, dekat sayyid tu. Nah, kawan ni sayyid. Padahal nama dia ada buh tu panjang ni, depan tu tak melekat. Nah, kalau kita tengok buat sayyid. Raja dalam Malaysia ni raja paling yang sayyid. Nah, sayyid. Raja paling sayyid. Keturunan daripada Jamalul Lail. Nah, Jamalul Lail ni, nah, orang yang asal Jamalul Lail itulah dikatakan orang yang ciri-ciri dia ni menghidupkan malam. Dia dekat Al-Lail tu, malam tu Jamal cantik. Nah, dia orang yang menghidupkan malam dengan ibadah. Tu orang Jamalul Lail. Baik. Ayah boleh tegak ni pula. Nah, tak kata apa lah. Dia nak tengok. Dia kata apa? Atau dikata bagi syarif, dia jumpa syarif ataupun sayyid lah. Aku seteru kamu dan seteru nenek kamu Muhammad. Aku musuh kamu dan musuh Tuan Hang. Tuan Hang siapa dia lagi? Nabi Muhammad lah. Nah, Nabi Muhammad lah. Tu nenek bagi syarif. Nah, daripada keturunan Nabi. Nah, aku ni musuh hang, musuh kali dengan tuan-tuan hang tadi. Ni bahaya. Dikehendaki dengan dia dengan nenek tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikehendaki dengan dia dengan nenek tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu maksud nenek dia. Jadi yang pertama, dia pergi kata kat Islam, aku musuh hampa dan musuh Nabi hampa juga. Satu. Ataupun dia pergi kata dekat syarif ataupun sayyid lah, sayyid masuk juga lah. Aku musuh hang, musuh tuan hang juga. Tuan hang tu Nabi Muhammad. Maka hak ni, nah, hak ni boleh jadi murtad. Dia kata apa? Kerana tengok hak ni syarah. Luar kurungan hak tu syarah, tukang syarah yang karang. Dalam kurungan syekh tu. Kena ingat tu. Kita ni kalau duduk dalam kurungan tu syekh tu. Nah, bidayat apa? Dia asal kitab dia ni Sulam Muqtadi. Nah, Sulam Muqtadi tu syekh tu dalam kurungan tu. Luar kurungan tu baru Kifayatul Muqtadi. Nah, Kifayatul Muqtadi ini nah Syekh Muhammad Nur. Nah, Syekh Muhammad Nur. Jadi tengok syarah tu dia kata apa? Kerana syarif itu anak cucu Rasulullah. Nah, syarif itu anak cucu Rasulullah. Daripada mana? Daripada Sayyidina Hasan. Nah, tu dia hebat lah. Tu dia hebat lah. Kalau syarif tu cucu Nabi turun mai kok Sayyidina Hasan. Dan Sayyid itu, ni Sayyid lah. Sayyid itu keturunannya Rasulullah daripada Al-Husain. Nah, kalau Sayyid dia turun mai ke Husain, cucu Nabi juga lah. Kalau Syarif turun mai ke Hasan. Nah, turun mai ke Hasan. Jadi Hasan dan Husain ni cucu Nabi kita. Hasan tu abang, Husain tu adik.
Hak ni yang kata apa, Syarif ni daripada Sayyidina Hasan, Sayyid tu daripada Sayyidina Husain tu atas istilah orang Hijaz. Hak ni atas istilah orang Hijaz. Siapa orang Hijaz? Orang Hijaz ni orang Mekah, Madinah, Taif dan juga sekeliling dia. Nah, Mekah, Madinah, Taif dan juga sekeliling tu lah, sekeliling Mekah apa semua tu. Hak ni orang panggil orang Hijaz. Jadi orang Hijaz dia punya apa, istilah dia bila sebut kata Syarif, hak ni turun mengikut Sayyidina Hasan. Bila sebut kata Said, hak ni turun daripada Sayyidina Husain. Habis. Dan hasil kebanyakan demikian itu, dan hasil terjadi kebanyakan demikian ibarat itu kembali kepada i'tiqad. Habis berhenti kat situ tu, dekat orang Hijaz tu berhenti yang tu. Dan hasil terjadi kebanyakan demikian ibarat itu, demikian ungkapan, ibarat ni ungkapan, tuturan, cakapan itu mana? Itu daripada awal misal bagi ridah. Daripada awal masalah ridah tu, bab bercakap ni terjadi cakapan yang boleh menjatuhkan seseorang tu murtad, itu tu sekaliannya kembali kepada i'tiqad. Nah, hak tu semua patah balik pergi dekat i'tiqad. Nah, dia patah balik kembali kepada i'tiqad. Nah, tengok i'tiqad dia. Jadi payah juga kita nak hukum murtad ni, payah juga. Nah, bukan senang nak hukum orang murtad. Kadang dia cakap i'tiqad lain, macam gila cakap, bukan sama dengan i'tiqad lain. Jadi patah balik kepada i'tiqad. Jadi i'tiqad hak tak kena tu yang menyebabkan murtad banyak tu. Seperti yang disebutkan dia pada bagai yang pertama. Nah, semua ada 3 bagai, 3 jenis. Bagai-bagai ni jenis yang pertama. Semua masalah murtad ni dia pecah kepada 3 jenis lah. Satu, masalah i'tiqad. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, perkataan. Jadi bagai yang pertama tu kena kepada i'tiqad. Jadi patah balik pergi dekat bagai yang pertama. Atau perbuatan, atau dekat i'tiqad. Nah, jadi hasil kebanyakan demikian ibarat itu sekaliannya kembali kepada perbuatan. Hak perbuatan ni seperti yang tersebut pada bagai yang kedua. Nah, bagai yang kedua, hak tu jenis yang kedua yang menyebabkan murtad, iaitulah perbuatan. Atau perkataan. Perkataan ni jenis yang ketiga, seperti barang yang tersebut pada bagai yang ketiga. Nah, i'tiqad, perbuatan, perkataan tu yang menunjukkan atas menghinakan dan mensenda-sendakan dan meringankan dengan Allah. Hak tu yang jadi murtad tu. Nah, jadi ibarat semua tu, i'tiqad ke, perkataan ke, perbuatan ke, nah semua tu dia menunjuk yang bagi faham kata nak menghina agama, menghina Allah sendiri, menghina Nabi, ataupun nak mensenda, nak buat main-main, ataupun dia kata meringankan dengan Allah, atau dengan kitabnya, kitab Allah, atau rasulnya. Nah, rasulnya Allah. Kalau tengok cara dia ni tu, dia kata apa? Atau rasulnya, dia kata dengan dhammah ra. Jadi kena baca rusul. Kalau ikut syarah ni dia kata dengan dhammah ra, rusul. Rusul ni kalau itu waw lepas sin kita kena bulat. Nah, waw tu tak ada. Dia eja ra sin lamnya, rusulun. Nah, rusulun. Bukan eja ra sin waw lam, hak tu mufrad, hak tu kena fathah ra. Nah, kalau baca rasul, hak tu kenalah ada waw. Nah, kalau kata rasul, seorang rasul. Tapi hak ni rusul. Nah, rusul ni
beberapa orang rasul ataupun segala rasul. Itu maksudnya rusul. Jadi waw tu kita kena bulat. Ni kita nak rusul, nak rusul. Dia kata dengan dhammah ra. Dengan dhammah ra tu jamak bagi rasul. Rasul tu seorang rasul. Bila sebut rusul, hak ni segala rasul. Dia 3 naik ke atas rasul. Ni orang panggil jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir tu ma taghayyara an bina'i mufradihi. Barang yang berubah daripada bina asalnya. Bina mufradnya. Dia berubah daripada bina ataupun kita kata susunan mufrad dia. Waktu mufrad ada waw, waktu jamak buang waw. Jamak taksir payah dia berubah kalimah tu, kadang-kadang dia tambah, kadang-kadang dia buang. Kadang berubah tu berubah baris. Tuan ni jamak taksir tu kena mengaji sarf nahwu lah. Jadi dia kata baca tu dengan dhammah ra jamak bagi rasul. Jadi kalau dhammah ra waw tu kita kena bulat. Jadi dia perkataan tu nak menghina rasul atau malaikatnya, malaikat Allah duk menghina malaikat, atau akan tanda kenyataan agama. Tanda kenyataan agama ni orang panggil syiar. Syiar Islam. Dia buat benda tu sebab nak menghina syiar Islam, maka kafir. Hak ni punca kafir. Nak hina syiar Islam. Nak kata dekat semayang jemaah pompang-pompang semayang jemaah apa. Duk kata padahal semayang jemaah tu syiar bagi Islam. Tanda bagi Islam. Tak mau semayang jemaah sudah semayang seorang-seorang tak mau. Ni mengata pula orang semayang jemaah. Tak kenal mereka. Jadi dia kata tu sebab nak menghina syiar Islam. Ni kafir, kafir. Atau akan hukumnya hukum Allah, yakni hukum Allah Ta'ala. Jadi dia nak menghina hukum Allah. Dia kata apa-apa nak menghina hukum Allah, maka iaitu iaitu hukum Allah tu ilmu syariat. Lebih kata hukum Allah tu iaitu tu bukan itu hukum Allah. Iaitu hukum Allah tu ilmu syariat. Jadi dia nak menghina ilmu syariat. Hak ni kafir. Kafir. Jadi hak ni dia nak buat kesimpulan baliklah. Daripada apa yang kita baca daripada bab murtad, terjadi kebanyakan ibarat itulah daripada awal misal bagi buat murtad ni. Apa yang dia cakap tu dia kembali kepada 3 lah. Satu dia i'tiqad, yang kedua dia perbuatan, yang ketiga perkataan. I'tiqad, perbuatan, perkataan ni yang duk jadi murtad ni hak duk tunjuk kata, duk bagi faham kata nak menghina, nak buat main-main, nak meringankan dengan Allah, dengan kitab Allah, dengan Rasul Allah, dengan malaikat Allah gitu. Dengan syiar Allah, syiar Islam. Maka benda-benda yang menunjuk pikuk tu, hak tu boleh jatuh murtad. Jadi kita kena jagalah. Nak cakap kita, apa yang kita buat, jangan duk tunjuk nak menghina Islamnya. Apa yang kita pegang ni jangan duk bagi nampak kata nak menghinakan Islam. Habis. Dan akan janjian kebaikan atau kejahatan. Ni sama. Nak meringankan, nak mensenarkan, nak menghinakan apa? Akan janjian kebaikan, pahala atau kejahatan. Kejahatan tu dia yakni atau janjian kejahatan, azab. Dia nak menghina pahala, nak menghina azab, siksa, ataupun dia nak buat ringan-ringan dengan pahala, dengan siksa tu. Sama hak ni murtad. Buat main-main dengan syurga sama lah. Masuk tu. Jadi hak ni murtad. Maka semua tu dia kata apa? Jadi kafir murtad. Semua tu jadi kafir murtad.
Nah, syarah tolong lagi, kot tak faham lagi. Dia kata yakni bermula i'tiqad dan perbuatan dan perkataan yang menunjukkan atas yang tersebut itu. Yang tersebut itu kita kena tanda dekat menghinakan dan menselarkan dan meringankan sampai habis. Kata ilah sampai habis. Mula daripada menghina, mensela, meringankan sampai habis tu. Jadi i'tiqad, perbuatan, perkataan yang menunjukkan atas yang tersebut itu, jadi kafir murtad, orang yang mendatangkan dia kan i'tiqad, perbuatan, perkataan. Orang yang macam tu boleh jatuh murtad. Maka musannif doa kat kita, berlindunglah kita daripada demikian itu dengan Allah. Demikian itu, demikian yang tersebut dengan Allah. Kami minta berlindunglah. Na'udzu billahi min zalika. Sebab tu sunat bila kita ni dengar sebut benda-benda redahkan, murtadkan, kita minta berlindung dengan Allah. Na'udzu billahi min zalika. Kami berlindung dengan Allah daripada demikian itu murtad. Ataupun kita doa macam ni, a'udzu billahi min zalika. Kalau seorang aku berlindung dengan Allah daripada demikian itu, minta berlindunglah dan tak maulah murtad ni. Habis alhamdulillah. Jadi berlindunglah kita daripada demikian itu yang tersebut tu dengan Allah. Lepas tu dengan Allah tu kena berhenti tu. Kena berhenti tu. Lepas tu dia kata apa? Daripadanya tu tengok syarih kata apa? Maka kata musannif daripadanya tu berulang dengan katanya daripada demikian itu. Tu dia berulang tu. Tak buh tak apa. Daripadanya tu tak buh tak apa. Tapi dalam kitab dalam kitab Syekh memang ada daripadanya. Daripadanya tu memang ada. Jadi kalau ikut dia cukup takat tu lah. Berlindung kita daripada demikian itu dengan Allah, cukup kat tu. Sebab ada daripada demikian itu tu. Tiba-tiba dah umai pula daripadanya. Jadi syarah kita ni, tukang syarah ni dia kata hak ni bolang dengan kata musannif daripada demikian itu. Maka tiada berkehendak lagi kepadanya, kepada katanya daripadanya tu. Tak berkehendak ni tak berhajat lah. Tak berhajat lagi lah. Tak payah duk main sebut. Tak apa daripadanya tu tak payah sebut pun tak apa. Habis alhamdulillah. Maka hendaklah takut sebenar-benar takut. Takut sungguh-sungguh takut. Kena takut sungguh. Dan dipeliharakan daripada yang tersebut tu. Kita kena takut sungguh-sungguh lah. Dan kita kena jaga diri lah daripada yang tersebut. Dipelihara ni kita kata beringat. Bahasa kita kata beringat, kena beringat sungguh lah dengan benda-benda murtad ni. Lagu mana kita nak pelihara taswir, gambaran dia? Dengan belajar ilmu syariat. Kena main belajar. Tu yang nak jaga ni, nak jaga lagu mana? Kalau kita tak tahu hukum, kita tak tahu apa kerja-kerja ni boleh menyebabkan murtad. Kita silap-silap kita buat itu sebab kita tak tahu. Tak tahu tu pula bukan tak tahu yang diuzurkan oleh syarak. Kalau tak tahu diuzurkan oleh syarak, boleh terima lagi lah, boleh lepas lagi. Yang kata tak tahu ataupun kita kata jahil ni, jahil yang diuzurkan oleh syarak, dua jenis kan, dua golongan ya. Satu, jauh daripada orang alim. Jauh daripada orang alim. Tak ada orang nak mengajak mak ni. Duduk tengah hutan tu, kalau nak keluar mai pun kena makan harimau dulu. Hak jenis macam ni tak tahu tak apa. Dia buat benda pelik-pelik pun tak jadi apa lah untuk dia tu. Tak jadi apa? Sebab dia jauh daripada orang alim. Yang kedua, uzur yang dimaafkan oleh syarak, iaitulah orang yang baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam.
Tak ada nak mengaji habis lagi sampai muka surat ni mati. Tak apa. Kalau dia buat hujah tak tahu pun selamat dia. Nah, selamat dia. Tapi kita ni tak tahu kita bukan syarat kira Islam. Nah, kita Islam lama dah. Lepas tu orang mengajar pun benguk-benguk. Nah, kita je yang tak ramai mengaji, maka tak tahu kita ni tak dikira uzur. Nah, tak kira uzur. Bila tak dikira uzur, nah, hujah tak tahu tu tak boleh pakai. Nah, tak boleh pakai. Jadi jalan kita nak selamat ni kena mai belajarlah ilmu syariat ni. Nah, tambah-tambah bab murtad ni kita nak tahu murtad tak murtad, kena reti hak mana yang menjadikan murtad. Nah, baru kita tahu. Nah, jadi kena belajar ilmu syariat ni, jalan nak jaga dia. Nah, jalan nak jaga. Pasal apa? Supaya dapat kita jauhkan diri. Nah, supaya dapat kita jauhkan diri kita tu daripada perkara riddah itu. Nah, kalau tak ada nyong tak apa tu. Supaya kita dapat jauhkan diri daripada perkara riddah itu. Tapi dia punya kena balik kat kita pula. Boleh kita ni jauhkan diri kita tu daripada perkara riddah tu lah. Nah, kalau kita tak mengaji ilmu syariat, kita tak mengaji bab murtad, kita tak tahu benda-benda jadi murtad, tiba-tiba kita pergi buat. Nah, hal ni satu masalah lah. Sebab tu penting sebuah kita kena belajar bab murtad ni. Ni tak ada apa ni, habis dah. Habis hang tu lepas tu dia kata apa, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Tiada daya untuk menjauhkan diri daripada maksiat. Itu maksud tiada daya. Nah, tiada daya ni tiada daya untuk meninggalkan maksiat. Mudah-mudahan. Nah, tiada daya untuk meninggalkan maksiat, nak tinggal maksiat tak mampu. Dan upaya tak ada juga upaya yakni untuk buat taat. Nak buat taat ni tak mampu, melainkan dengan Allah ni, dengan pertolongan Allah. Dengan Allah tu, dengan pertolongan Allah, bi'aunillah. Hak tu baru kita boleh ada upaya. Nah, nak buat taat kalau Tuhan tak tolong tak boleh pergi. Nah, rumah sebelah masjid dah, bukan jauh mana pun, jalan 3-4 tapak kan nama masjid. Tapi kalau Tuhan tak bantu, tobat tak boleh jalan. Nak abang dia. Nah, dia berat gitu. Sama. Jadi kita ibadah kita apa pun, kita ingat kata ni Tuhan tolong kita. Bila kita perasan macam tu, barulah hilang sifat wujud tu. Tidak ada perasan diri ni juga lah yang hebatnya. Yang boleh main masjid, diri ni lah yang hebat. Tapi bila kita pandang kata Tuhan yang bantu kita, kalau Tuhan tak bantu duduk sebelah masjid pun taubat tak boleh nak buat. Nah, maka kita tu apa kita nak perasan diri kita hebat? Jangan perasan. Nah, ni la haula wala quwwata illa billah. Nah, Allah tu sifat dia yang maha tinggi lagi maha besar. Habis tu tak kala selesai musannaf ni Syekh Daud. Nah, pengarang kitab Sulam Mubtadi. Nah, tak kala selesai musannaf daripada menyatakan barang yang hasil, yang berlaku, yang terjadi. Tu hasil, berlaku, terjadi dengan dia, dengan barang tu, riddah ni oleh riddah. Nah, terjadi itu oleh riddah. Memulai, jawab bagi tak kala, memulai ia musannaf menyatakan barang yang wajib atas murtad itu. Nah, murtad ni orang yang bersifat riddah, orang yang keluar daripada Islam. Apa yang wajib? Dengan katanya faslun, ini suatu fasal, yakni satu jumlah daripada perkataan yang tercerai, ia daripada barang yang dahulu. Ini nak cerita bila dah jatuh murtad, benda apa yang wajib buat? Nah, benda apa yang wajib buat atas orang yang murtad? Dan kerajaan apa yang perlu kerajaan ambil tindakan di atas orang yang murtad? Nanti kita akan tengoklah. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan murtad tu kita dah selesai dah. Nah, cuma hak ni apa yang patut buat, apa yang wajib buat ketika dah jatuh dalam riddah.
Wallahu a'lam. Ada apa